Kami kumpulan 3 telah menjalankan kajian tentang ekonomi sumber asli, ECO 4243. Tajuk yang kami kajian ialah kesan pencemaran udara terhadap kesihatan manusia dan langkah-langkah untuk menangani masalah pencemaran udara di India. Ekstrak kajian ini ialah India adalah salah satu negara yang terjejas teruk akibat pencemaran udara. Sebanyak 22 daripada 30 bandar negara India telah tercemar teruk di seluruh dunia. Pencemaran udara telah membawa kesan buruk kepada penduduk-penduduk yang berleluasa terhadap kesihatan manusia, alam sekitar, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kerajaan India telah mengambil beberapa inisiatif untuk menangani masalah pencemaran udara yang teruk. Terdapat juga pihak-pihak berkepentingan seperti NGO, organisasi antarabangsa dan lain-lain bergabung untuk bersama-sama menangani situasi India yang teruk dalam pencemaran udara. Walaupun terdapat banyak peluang tindakan telah dilaksanakan, keadaan masih tidak bertambah baik dan menunjukkan trend yang membimbangkan. Pengenalan. Seterusnya, saya akan menerangkan latar belakang kajian ini. Pencemaran udara ialah masalah alam sekitar yang meningkat dengan peningkatan tahap aktiviti manusia yang turut disokong oleh aktiviti revolusi industri. Pencemaran udara adalah masalah yang memberi kesan negatif kepada kehidupan. Udara yang tercemar akan menyebabkan pelbagai jenis penyakit. Maka perlulah diperhatikan tahap pencemaran udara, iaitu karbongan gas karbon dioksida CO2 dalam udara persekitaran masyarakat. Kesan perubahan kualiti udara akan memberi kesan selanjutnya kepada kesihatan manusia dan hidupan lain. Kesan yang paling biasa terhadap kesihatan manusia ialah kerengsaan mata dan gangguan infeksi saluran pernafasan atas, iaitu SISPA, seperti hidung berair, sakit tekak dan bronkitis. Pencemaran udara di suatu tempat mungkin disebabkan oleh campuran dua atau lebih bahan pencemar sama ada pebeja, cecair atau gas yang tersebar ke udara dan kemudian merebak ke persekitaran sekeliling. Zarah kecil masuk ke dalam paru-paru dan merebak melalui sistem pengedaran darah ke saluran badan. Apabila gas karbon dioksida bercampur dengan hemoglobin, dia akan mengganggu perhantaran oksigen. Zarah plumbum akan mengganggu pembentukan sel darah merah. Agensi Pengurusan Kesan Alam Sekitar pada tahun 1998. Pencemaran udara ambien menimbul risiko dan pelbagai aspek kepada prospek India untuk mencapai matlamat pembangunannya. Sebagai contoh, ia membawa kepada peningkatan pesat dalam perbelanjaan kesihatan awam, produktiviti buruh yang berkurang dan hasil pertanian yang lebih rendah. Kualiti udara di India telah merosot dengan ketara. Hal ini demikian kerana pencemaran udara adalah faktor risiko kedua terbesar yang menyumbang kepada beban penyakit negara. Pada tahun 2017, 90% penduduk negara terdedah kepada bahan jarahan pH 2.5 melebihi garis panduan kualiti udara World Health Organization (WHO), menjadi mereka terdedah kepada risiko kesihatan yang serius. Pencemaran udara menjejaskan kesihatan rakyat, meningkatkan kadar kematian dan morbiditi. Tahap kematian, morbiditi dan kematian telah membawa kepada kerugian dalam kebajikan dan seterusnya merugikan ekonomi India kira-kira 50% daripada PNK. Institut Kesan Kesihatan menunjukkan bahawa kematian tahunan di India akibat pencemaran udara akan meningkat dari 1.1 juta pada tahun 2015 kepada 1.7 juta pada tahun 2030. Perbandaran pesat dan pembangunan perindustrian telah menjejaskan kualiti udara bandar akibat pelepasan asap kenderaan dan industri. Pemasahan kajian pada 19 Disember 2022, jerebu tebal menyerubungi ibu kota New Delhi hari ini. Ketiga tahap pencemaran udara dilapor bertambah buruk dengan kategori sangat teruk selepas beberapa hari cuaca cerah. Berikutan suhu yang lebih rendah serta tiupan angin yang lebih perlahan memerangkap bahan pencemar.
Penduduk mendakwa bahawa mulut mereka terasa pahit jika meninggalkan pelitup muka. Malah mata juga mengalami kerengsaan jika berada lama di luar. Selain ada yang mengadu turut sukar bernafas. Pencemaran di ibu kota India menyebabkan penyakit seperti asma dan masalah pernafasan lain dilapor berlaku setiap kali musim sejuk. Berikutan pelepasan asap kenderaan, habuk dari industri pembinaan serta pembakaran terbuka ladang pertanian. Objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti pelbagai jenis sumber pencemar udara. Yang kedua, mengenal pasti kesan pencemaran udara terhadap kesihatan manusia. Kajian literatur menurut kepada Jurnal Perubahan Iklim dan Kesihatan, pengekstrakan dan pembakaran bahan api fosil bersama-sama dengan pertanian perindustrian merupakan sumber utama pelepasan gas rumah hijau global. Di antara bahan pencemar ini, pencemaran udara bahan jarahan halus PM2.5 wajar diberi perhatian khusus kerana ia bertanggungjawab untuk 63% kematian akibat alam sekitar dan 3% kematian daripada semua punca kesan buruk kesihatan akibat pendedahan jangka panjang kepada PM2.5. Yang pertama, wanita hamil berisiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi pramatang, berat lahir rendah dan kelahiran mati. Yang kedua, meningkatkan kerentanan kepada jangkitan pernafasan dan boleh menyumbang kepada penyakit pernafasan pada peringkat awal kanak-kanak. Yang ketiga, meningkatkan risiko infraksi miokardium, stroke dan kemasukan ke hospital untuk kegagalan jantung kongestif. Kaedah kajian. Pengenalan. Kaedah kajian sebarang aktiviti yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Ahmad Mazhab Ayub pada tahun 1985. Soal bagaimana tiap-tiap suatu objektif atau penyelidikan itu hendak dicapai. Izam Ibrahim pada tahun 2004 mengambil kira aspek pemilihan kaedah kajian teori pembelajaran bahasa dan prosedur pengumpulan data. Sumber data. Data sekunder. Maklumat yang dikumpul daripada sumber yang sedia ada. Data dalam kajian ini adalah dikumpul dengan mencari artikel dari internet. Artikel jurnal. Artikel jurnal lebih pendek daripada buku dan ditulis mengenai topik yang sangat khusus. Pencemaran udara adalah menimbulkan risiko pelbagai aspek kerana membawa kesan buruk kepada kesihatan. Ia adalah penyumbang utama kematian daripada penyakit kardiovaskular, stroke, pulmonary obstructive kronik penyakit dan kanser paru-paru. Tahun hayat pelarasan kecacatan ialah disebabkan oleh pencemaran udara adalah membimbangkan. Ia merupakan metrik komposit yang menggabungkan tahun kehidupan yang hilang akibat kematian pramatang dan tahun hidup kurang upaya yang dibangunkan oleh Global Beban Kajian Penyakit pada tahun 2017. Berdasarkan Raja 1, daripada jumlah Delhi, tahun hayat pelarasan kecacatan yang dikaitkan dengan pencemaran udara di India pada tahun 2019, 39.5% adalah daripada penyakit paru-paru termasuk COPD, 22.7%, jangkitan pernafasan bawah 15.5% dan kanser paru-paru 1.3%. Baki Delhi adalah daripada penyakit jantung iskemia 24.9%, stroke 13.7%, diabetes 5.5%, gangguan neonatal 14.5% dan katarak 1.5%. Daripada jumlah kematian disebabkan oleh pencemaran udara di India pada tahun 2019, yang terbesar perkadaran adalah disebabkan oleh COPD 32.5% dan iskemia penyakit jantung 29.2%, diikuti stroke 16.2% dan jangkitan saluran pernafasan bawah 11.2%. Raja 2 menunjukkan purata kiraan PM2.5 di kawasan berpenduduk di seluruh dunia. Angka ini melukis perhatian kepada fakta bahawa India mempunyai purata tahap PM2.5 40 hingga 50 mg setiap meter padu. Kira-kira 4 kali ganda WHO had yang ditetapkan
10 μg. Berdasarkan Gerja 2021, pencemaran udara di bandar-bandar India pada purata melebihi ambang had selamat yang disyorkan WHO oleh 500% yang membimbangkan. WHO 2019 meletakkan India sebagai yang kelima kebanyakan negara terjejas oleh pencemaran udara berdasarkan PM2.5 kepekatan. Dianggarkan kira-kira 1.7 juta kematian MUG pada 2019 berlaku di India kerana kesan langsung dan tidak langsung pencemaran udara sahaja, iaitu kira-kira 18% daripada jumlah kematian dari tempoh tersebut. Berdasarkan jadual 2, sumber pembinaan terdapat sebanyak 22 hingga 23.1% daripada sumbangan dalam PM10. Sumber habuk jalan mempunyai sebanyak 14.5 hingga 29% daripada sumbangan dalam PM10. Sumber pembakaran sisa memberi sumbangan dalam PM10 sebanyak 10.5 hingga 24.4%. Sumber kenderaan menyumbang 8.7 hingga 20.5% dalam PM10. Set penjana Daesial mendapat sebanyak 6.8 hingga 12.3% daripada sumbangan dalam PM10. Industri menyumbangkan sebanyak 6.3 hingga 9.3% dalam PM10, manakala domestik memberi sumbangan dalam PM10. Dalam jadual 2 ini, peningkatan sumbangan dalam PM10 yang besar adalah disebabkan oleh sumber habuk jalan, sumber kenderaan dan sumber pembakaran sisa, manakala peningkatan sumber dalam PM10 yang sedikit adalah sumber pembinaan. Raja 3 menunjukkan kerugian ekonomi akibat kematian pramatang dan morbiditi yang disebabkan oleh pencemaran bahan zarahan ambien, pencemaran udara isi rumah dan pencemaran ozon ambien sebagai peratus KDNK negeri di India pada tahun 2019. Negara India, New Delhi merupakan bandar yang paling tercemar di dunia. Udara buruk membunuh berjuta-juta orang setiap tahun. Menurut laporan Kumpulan Penyelidikan Amerika Syarikat, pencemaran boleh memendekkan nyawa hampir 10 tahun. Melihat kepada tahap kualiti udara semasa, purata jangka hayat India akan dipendekkan sebanyak 5 tahun. Pelbagai program kerajaan. Program Unat Chauha Abhiyan 2014 untuk menyediakan dapur memasak biojisim yang diubah sesuai kepada isi rumah berpendapatan rendah. Program Perahan Matri Ujwala Yojana 2016 untuk menyediakan gas petroleum cecair kepada 80 juta isi rumah berpendapatan rendah. Program ini sangat berjaya dan telah melebihi sasarannya pada tahun 2019. Cadangan grup kami tentang cara yang lebih berkesan untuk menangani masalah pencemaran udara di India. Menubuhkan pusat teknologi udara bersih di kawasan yang mempunyai pencemaran tinggi yang berfungsi sebagai inisiatif yang baik untuk mengurangkan pencemaran udara. Contohnya, sistem pembakaran dan pengegasan boleh dipasang di pusat untuk menjana gas bersih tanpa pelaburan yang besar dalam pembersihan gas. Khususnya, sisa pekerja berbandaran boleh ditukar kepada gas bersih oleh sistem ini. Kerajaan India boleh mengenalkan nilai had pelepasan untuk sulfur dioksida SO2, nilai dioksida NOx dan karbon monoksida CO yang dikeluarkan daripada loji pembakaran besar dan incinerator. Memanfaatkan sumber sedia ada untuk menjalankan kajian impak kesihatan berskala besar. B. Penilaian kesan intervensi dasar. C. Pemantauan kos rendah dan saiz warga negara untuk pengumpulan data. D. Penjanaan bukti setempat. E. Penjanaan kesedaran melalui komunikasi strategi. F. Tabir urus dan bukti untuk pengumbalan dasar yang berkesan.